mahasiswa-mahasiswi UUM. Okey, untuk tidak melengahkan masa, okey. Hari ini sharing saya tentang assignment hacks menggunakan Microsoft Word. Okey. Perkara ni sebenarnya penting lah bagi adik-adik yang baru saja masuk universiti. Sebab apa? Sebab sebenarnya Microsoft Word ni adalah tools yang paling penting untuk adik-adik guna untuk buat assignment, untuk adik-adik buat kertas kerja ataupun pelbagai tugasan lagi lah kan di universiti. Tapi kalau tak tahu macam mana cara mudah untuk buat untuk menggunakan Microsoft Word ni, akan membuatkan adik-adik stres. Jangan stres. Sebab bila kita tak tahu perkara mudah, kita akan buat kerja yang susah. Jadi kerja yang susah tu adalah menyebabkan kita stres. Jadi walaupun adik-adik yang pasti pernah menggunakan Microsoft Word ataupun perisian yang berkaitan, maksudnya kalau dalam laptop tu tak ada Microsoft Word, ada WPS, boleh juga guna sebab dia punya interface apa semua tu semua lebih kurang sama sahaja. Jangan risau, saya tak ada Microsoft Word. Macam mana nak buat? Boleh. Okey, sekarang ni nampak slide. Jadi akak ni bukanlah orang yang terlalu mahir lah dengan Microsoft Word. Tapi akak boleh kongsikan lah sesuatu untuk adik-adik supaya masuk universiti tak terpinga-pinga. Lecturer bagi assignment tak tahu nak buat macam mana. Jadi adik-adik boleh fokus lah untuk pembentangan akak. Okey. Okey. Untuk akak hari ini akan sentuhkan berkaitan tentang penulisan akademik. Maksudnya academic writing lah. Penulisan akademik ni sama ada adik-adik nak buat assignment. Academic writing ni lebih kepada macam adik-adik nak buat nanti presentation final year ataupun dalam jangka masa ni pun lecturer akan bagi nak minta buat assignment. Format dia macam ni. Report, lab exercise dan apa-apa sajalah yang berkaitan dengan pembelajaran kan. Tapi sekarang kebanyakannya adik-adik ni biasanya lah termasuklah saya sendiri pernah berada di universiti, tapi buat penulisan akademik ni front page asing, isi kandungan asing. Sebab susah ni nak buat semua dalam satu file. Lepas tu tiba-tiba referen pun asing. Jadi banyak file-file yang kita ada tu dan kita nak cantumkan, nak hantar online susah. Kita tak tahu nak cantumkan macam mana kan. Last kali ada juga yang screenshot lah apa segalanya lah kan. Tapi itu semua adalah satu kerja yang panjang dan susah lah. Sekarang ni semua maklumat ada dalam satu file. Okey. Adik-adik jangan risau, sebenarnya akak akan sediakan, maksudnya akak akan bagi template pada adik-adik. Maksudnya template ni adik-adik boleh buat apa saja untuk tugasan adik-adik. Copy dan update lah maklumat-maklumat yang diperlukan. Sebab semua ni sudah diformatkan dan adik-adik perlu sekadar untuk edit-edit saja. Okey. Dan akan sentuh juga tentang untuk rujukan automatik, nak letak rujukan dalam file tu secara automatik macam mana. Dan kerja ni saya pernah alami, saya tak buat pun rujukan automatik. Saya buat kerja susah, buat kerja yang paling jauh sekali. Dan sebab apa? Sebab aku buat kerja susah, sebab dah buat kerja last minute. Sebab kalau nak buat penulisan akademik ataupun perlukan rujukan yang banyak-banyak ni, kita perlu buat macam doktor cakap tadi, uruskan masa. Urus masa. Maksudnya nak buat apa pun kita kena urus masa, jangan last minute.
Okey, dan akan sentuh sedikit tentang kertas kerja, apa-apa saja format kertas kerja lah yang boleh kita buat dengan secara yang mudah. Sebab kita bila kita buat kertas kerja ni teratur dan orang kata apa, nampak kemas, jadi mudah untuk kita turun bagi dekat adik-adik junior-junior yang lain dan diorang senang lah nak edit-edit apa semua tu kan. Okey, itu saja pembentangan hari ini. Faham? Mesti tak faham kan? Okey. Nanti kita tengok demo. Ada demo, jangan risau. Dah habis dah pembentangan. Kejap je. Sebab senang. Okey, sekejap. Okey, demo kita masuk ke dalam Microsoft Word. Okey, pertama sekali, okey dalam ni saya akan sentuhkan kata trik tips lah sikit-sikit untuk mungkin pernah guna ataupun mungkin tak pernah guna ataupun biasa tengok je tapi tak tahu nak guna macam mana. Sebenarnya adik-adik boleh dapat semua benda ni daripada YouTube. Tapi sebenarnya susah kan bila nak belajar seorang-seorang tanpa ada yang maksudnya tak tanpa arah tuju. Nak buat macam mana, buat macam mana. Sekarang ni saya dah letakkan, okey kalau dalam penulisan akademik ada benda ni dan edit sahaja. Okey. Okey, ini first tengok adalah kita punya front page. Front page. Ini semua kalau tengok saya scroll, nampak tak? Nampak kan? Ada banyak muka surat, ada 23 muka surat. Kalau di scroll, penat. Penat. Aduh, nak cari balik susah lah sampai 23. Tu kalau degree. Kalau master, kalau PhD, kalau lecturer tu nak requirement muka surat banyak ni. Macam mana nak buat? Kalau tak pun mungkin lecturer dah bagi format dia tapi kita tak ada benda yang mempercepatkan kita, jadi susahlah untuk kita tak faham. Lecturer dah buat format tapi macam mana nak tengok format dia. Okey. Sekarang pertama sekali, okey, untuk kita tengok sekejap. Okay, pertama sekali kita tengok navigation pane. Kita tengok navigation pane. Dekat view, navigation pane. Okay, dekat sini sebenarnya kita dah list siap-siap. Macam doktor kata tadi, kita dah list dah apa yang kita nak letak. Sini pun macam tu lah, kita dah letak dah. Ada list siap-siap untuk memudahkan kita track kita punya kandungan dalam assignment ataupun academic writing tu lah. Okay, a view navigation pane. Okay, di situ kita akan tengok semua benda ni ada. Macam mana? Semua benda ni boleh ada. Okay, semua ni ada dengan kita menggunakan ni styles. Kita ke home, styles. Bila kita guna benda-benda ni, item-item ni menyebabkan ada heading-heading yang akan muncul di sini. Okay, sekejap lagi saya tunjuk. Okay, first kita tengok ni logo. Logo ni kalau macam saya akan bagi template ni, logo ni akan macam ni lah. Ataupun nanti lecturer nak minta, tak nak, lecturer tu tak nak logo ni. Ataupun UUM dah tukar logo baru. Ataupun lecturer nak update logo. Okay, jadi cuma insert saja. Boleh delete yang ni. Delete. Insert picture. Okay. So pilihlah picture mana yang nak letak. Okay. Okay, mungkin logo ni lecturer nak guna. Kecilkan sikit. Kecil.
Sampai terbalik. Okey. Tapi tak boleh. Mungkin macam mana? Jadi kita dah letak dekat center tapi dia duduk dengan tulisan-tulisan tu. Jadi kita tengoklah layout tepi ni. Kita boleh tukar. Sekejap. Ganggu pula. Okay. Mungkin adik-adik ada cara-cara yang mudah yang lain kan? Tapi itu je lah. Itu cara nak insert gambar lah. Semua dah tahu mungkin. Tapi tunjuk jugalah, mungkin ada yang tak tahu. Mana kita tahu kan? So center kan dia. Center. Okay, itu center bila dah keluar garisan. Oh, center. Okay. Kemudian dalam ni juga, okay, kita tengok ada dekat tepi ni ada navigation pane. Kita tengok bila kita tekan acknowledgement, sebenarnya ni adalah basic yang kalau adik-adik tengok ni adalah basic kalau academic writing untuk ni lah final year project atau apa-apalah. Konten-konten yang assignment adik-adik basically ada benda-benda ni. Item-item ni. Okay, bila kita tekan acknowledgement, dia akan terus jump ke bahagian acknowledgement. Kita nak abstract, kita jump abstract. Ni muka surat abstract. Kita nak content page. Ni ada content page. Jadi semua kita hanya sekadar tekan-tekan, tak perlu scroll. Okay, kemudian kalau adik-adik mungkinlah dalam adik-adik punya assignment tu tak nak ada abbreviation ke, transliteration ke, ataupun item-item yang lain yang tak perlu ada dalam tu. Tak perlu, select all, padam, tekan padam, tak perlu. Sebenarnya adik-adik cuma tekan right click dekat nama abbreviation ni, delete. Just delete. Delete sekejap, hilang. So dia akan terus muka surat yang lain je lah. Okay. Okay, lepas tu itu cara untuk delete lah. Delete navigation pane ataupun delete muka surat. Okay, kemudian kita tengok pula kita tengok pula content page. Okay. Content page, bila kita tengok content page ni adalah kita punya muka surat lah, isi kandungan. Isi kandungan. Biasanya kita akan buat, ni biasa, saya biasa. Adik-adik tak tahulah kan. Tapi biasalah bila kita tak tahu ni, kita akan buat table dua. Satu untuk letak ni maklumat apa acknowledgement ni, dan satu lagi satu muka surat. Nombor-nombor muka surat. Tapi sebenarnya senang je. Ni dah siap dah untuk kita dah siap dah ada content page siap-siap. Jadi insert saja, dia dah insert siap-siap dah apa content page. Kalau adik-adik nak buat sekejap nak tunjuk. Okey, ini dekat reference ni, banyak kita kalau writing akademik ni banyak guna tengok bahagian reference lah. Okey, content page ni sebenarnya dia buat daripada sini je. Kalau kosong, kalau pun adik-adik tak ada template ni, tekan table content, kita boleh pilih dah table content jenis apa yang kita nak. Kalau tak, kita boleh custom table content. Tapi hari ni saya akan tunjuk menggunakan ni lah, template yang saya sedia lah. Untuk content page ni sebenarnya bila kita dah buat macam tu, apa sahaja yang kita tambah di navigation pane ni, dia akan automatic update di sini. Jadi tak perlu susah-susah nak tulis balik dekat dalam content page. Dan sebenarnya content page ni hanya sekadar update field je. Bila kita
dah ubah-ubah muka surat lain kan. Kita dah letak ni nama kan. Nama ni tak ada nama lagi. Okay, kita tengok dekat introduction. Okay, kita letak something. Mungkin kita letak kat sini background. Background kita letak. Okay, kita pergi semula dekat content page. Kita right click. Kita tekan. Bagi nampak ni. Update field. Tengok kat sini. Nampak? Dia tukar 1/1 background. Okay. Kalau tak nampak bagi tahu tau. Okay, itu background. Okay, maksudnya apa saja yang kita ubah dalam content kita, kita akan hanya dengan sekadar satu klik kita update field, dia akan terus berubah. Itu untuk update field content page lah. Okay. Seterusnya kita tengok dekat chapter. Chapter ni, okay, contohlah kata lecturer kamu minta buat tak nak ni, dia tak nak chapter. Mungkin kamu punya assignment bahasa Melayu. Nak ubah jadi bab 1 ataupun something yang lain lah kan. Jadi macam mana kita nak ubah? Kita tekan tajuk ni. Okay, nampak tak? Right, bila kita right click. Okay, bila kita right click, adjust indent. Okay. Dekat sini, dia right click, kita adjust indent tu. Ni ada dah dalam ni, sebenarnya ada dah. Kamu kena baca je lah, saya tunjuk. Cepat-cepat untuk memudahkan lah. Okay. Bila kita tengok kat sini, ni dah ada siap-siap dah. Dia dah letak siap-siap. Okay, mungkin kat sini kita nak tukar font. Boleh tukar kat sini siap-siap. Okay, nanti dia akan automatic semua chapter dia akan tukar. Ataupun okay, kita nak ubah ni kan. Jadi boleh ubah bab. Boleh ubah. Ataupun nak biar saja ke chapter. Lepas tu style ni kalau kita nak ubah, tak mau nombor Roman, kita nak ubah nombor 1, 2, 3, dia akan naik macam tu lah. Kita boleh ubah. Okay. Yang ni kalau ada setting-setting yang lain lah yang perlu. Tapi kemungkinan yang ni je lah, dah guna format je kan yang dah sedia ada. Okay, so kita tulis okay. So nanti dia akan automatic tukar lah dekat sini. Chapter. Okay, ubah. Kemudian okay, kalau dilihat di home, kalau kita tengok di home kan, kalau kita tekan yang ni kan, dan kita tengok ni bahagian style ni, okay, dia akan sebenarnya dia ada setiap ni dah ada setiap satu dah. Okay, chapter tajuk atas ni kita tak perlu manually ubah kat sini. Okay, nak ubah tulisan kita, tapi sebenarnya kita hanya pakai heading je. Ni heading 1. Untuk chapter yang first ni dia pakai heading 1. Kita akan tengok yang di highlightkan di sini. Okay. Kalau kita tekan tulisan yang bawah ni, tulisan yang bawah isi body, dia terus akan naik body text. Okay, body text. Okay. Jadi itu je lah untuk format. Maksudnya bila dah tahu dan boleh gunalah item-item kat atas ni. Dan kat sini ni ada abstract, dia ada tulisan untuk biodata ataupun heading 1, subtitle, title, pelbagai quote, apa saja yang kita nak masukkan. Okay.
Ni dah siap-siap dah body text. Okey, senang. Edit saja. Tapi kalau terubah, itulah tips dia. Tekan balik. Highlight tulisan, tekan balik body text. Okey, kemudian kita tengok kalau kita nak tambah sub heading. Ni heading. Ni heading yang besar ni. Kalau kita tengok tepi ni, chapter 1 tu heading. Ni sub heading. 1.1, 1/1 ni background, sub heading. Okay, mungkin kita ada sub heading, sub topik lah. 1.3.1 ataupun 1.1.1. Dia macam mana kita nak buat? Biasanya, kat sini kita boleh tekan je chapter ataupun tekan je mana kalau kita nak tambah ni. Kita nak tambah sub heading untuk 1.1. Tekan right click. Right click, kita boleh pilih kita nak heading ni letak mana. New heading before, new heading after. Ni kalau kita terlupa. New sub heading. Ni kita nak letak sub heading baru dekat 1.1. New sub heading jadi naiklah macam ni. Kita nak tulis apa, history ke apa-apa sajalah. Sekejap. Okay, kita nak tulis apa, sejarah ke apa, ikutlah kan. Keyboard. Sejarah. Ikutlah apa saja kan. Okay, contoh. Okay, itu cara nak tambah sub heading. Ataupun kita terlupa kan. Kita dah buat kat sini, kita nak tambah sebelum tu. New before. Kita nak tambah before ada lagi. Sepatutnya dalam chapter 1 ni nak tambah ada 4. Jadi kita tambah je before, dia akan automatic tulis tukar pada kita numbering 1, 2, 3, 4. Dia ubah siap-siap. Tak perlulah bila kita tak buat heading ni, kita asyik kena patah balik manual. Itu menyebabkan kita akan stres. Sebab apa? Bila kita nak buat academic writing ni ataupun proposal ke apa ke nanti, mestilah kita tak nak ada cacat celah kan. Jadi nombor tu nak sama je semua daripada selari, sekata. Semua sama je. Ni sekejap tiba-tiba 1.1, 1.4, 1.3, sekejap nampak sangat lecturer kata, awak ni copy ke? Macam tu. Jadi tips ni boleh guna untuk ni lah, untuk digunakan dalam assignment ataupun apa-apa. Okay, kemudian kalau contoh lah kan. Contoh. Okay, ini macam kita letak sejarah. Okay, kita tulis contoh. Kalau kita tengok ni, dia automatic apa? Normal. Okay, ini adalah body text. Mungkin kita boleh ubah jadi body text. Kita kena check. Kalau kat sini, ni memang dah siap sedia body text. Kalau kita ubah-ubah tak tengok, ini adalah bukan ni adalah tulisan normal, bukan body text. Jadi kita boleh ubah je kat atas ni. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan lecturer awak mesti akan minta, mungkinlah ada lecturer kan, ni benda ni ada lecturer tak suka tulisan Times New Roman ataupun tak suka tulisan Arial. Dia minta awak buat dengan format ni, font ni, tapi awak dapat template ni, saya bagi Times New Roman, lecturer nak Arial. Jadi awak nak kena ubah kan. Bila nak kena ubah, ada kemungkinan kalau kita tak ikut format-format ni, susah. Jadi kita kena tukar manual-manual. Jadi mungkin ada tulisan yang tak sama nanti.
Okey, jadi dekat sini kita boleh klik ni, contohlah. Klik dekat sini. Okey, kita tengok. Kita nak body text kita tulisan lain. Jadi kita klik body text, right click, lepas tu tekan modify. Jadi kat sini body text kita dalam bentuk paragraph, normal body text. Okey, tulisan dekat sini adalah lecturer nak Arial. Arial pula Arial 11. Okey. Jadi kita dah tekan. Okey. Jadi semua tulisan automatik akan bertukar Arial 11. Semua Arial 11 automatik. Jadi mudah. Tak perlu tukar satu-satu, highlight, tukar, jenuh. Okey. Okey ke takat tu? Okey, seterusnya. Okey. Bila kita nak masukkan pula gambar. Kan macam ni kan, Datuk masuk gambar apa semua. Okey. Nak masuk gambar, kita macam tadilah. Insert, tepi insert picture. Lepas tu, masukkan, dia akan masuk macam ni lah. Lepas tu, bila kita nak letak caption, setengah orang kan, bila dah letak gambar, lepas tu dia tekan bawah macam tu, dia tulis figure 1, table 1. Lepas tu tulislah nama apa dia. Dia akan menyusahkan apabila kita nak ada list of figure ni. Kita nak ada list of figure. Jadi, susahlah kita. Okay. Cara senang dia adalah tekan gambar, right click. Okay, kat mana? Insert caption. Bila insert caption, okay. Yang ni kita nak ubah figure ataupun kalau guna bahasa Melayu kita nak tukar apa? Gambar ke apa dia kan? Kita boleh ubah dekat sini. Tu ada gambar, jadual, persamaan, rajah, apa saja yang kita nak. Boleh ubah. So, ubah je lah label dia. Okay, kita nak contoh gambar satu. Kita nak letak dia dekat bawah. Bawah lah. Sebab gambar dekat bawah. Format dia. Okay, format-format ni akan datang kalau dah masuk kelas-kelas akan belajar sebenarnya. Jadi, follow je dulu. Ni trik. Kita nak belajar trik bukan format. Okay, trik dia. Ataupun tak ada ni, kat sini tak ada yang apa yang kita nak. Kita boleh buat new label. Buat label sendiri, okay. Dia akan terus naik di sini. Okay, ataupun nak delete label ke, numbering ke, apa-apa saja boleh explore nanti. Tapi semuanya di sini. Okay. So, naik kat situ. Nampak? Ada naik gambar. Okay. Okay, kemudian apa lagi? Yang ni adalah figure. Caption untuk gambar. Bila caption, siapa conteng tu? Okay. Okay. Nak beritahu apa lagi? Okay, sekejap. Kalau table pula. Kalau kita tengok table pula tajuk dia dekat atas. Bila kita boleh masukkan table. Samalah tadi, insert caption. Kita boleh tukar table. Table letak duduk atas. Jadi, okay. So, dia akan naiklah table. Itu table.
Okay. Kemudian update list. Macam cakap tadi kan. Contoh tadi sekejap. Okay. Bila dah ada ni, dah ada caption. Okay. Itulah ke bawah. Okay. Kalau macam tu kan, tapi pula kita nak update kan. Contoh kita dah buat semua dah habis dah satu ni, kita dah tulis semua. Tapi kita tengok dekat sini tak ada apa lagi. Table pun tak ada apa-apa. Macam mana cara dia? Cara dia sama. Kita update field. Kita nak update number saja ataupun kita dah ubah number muka surat aja ke kan, dia ubah muka surat lain ke apa ke, ataupun kita nak ubah nama, senang kita entire table lah. So dia akan naik table yang kita tambah tadi, table 1, table 2. Yang ni pula update juga entire table, dia akan cari figure 1 business process muka surat juga. Macam tu lah. So semua ni senang tak? Right click, tekan-tekan je. Tekan. Dapat. Okay, itu cara nak update table-table lah. Okay. Okay, dan ni pula. Okay, saya akan tunjuk cara macam mana. Macam tadi. Saya tunjuk cara nak update table saja. Sekarang ni kita nak cari gambar kan. Kita tak tahu duduk kat muka surat mana. Tak tahu kita nak tukar apa orang panggil numbering ataupun nama ke table ataupun figure tadi tu. Okay. Kita cuma tekan je kat sini. Nampak tu? Dia tulis current document, control plus click to follow the link. Okay, maksudnya kamu tekan control, klik. Control, klik. So dia akan bawa kamu ke gambar yang ada dalam dalam assignment kamu tu lah. Okay, control klik saja dan dapatlah. Okay, last but not least, ada lagi 2. Update content page. Macam tadi dah ajar kan? Update content page ada beritahu just right click update. So entire table okay. Jadi dia akan ada yang ubah. Just update lah macam tadi ada background kita ubah tadi. Ubah dia akan ubahlah sendiri. Tak perlulah nak tulis-tulis. Okay. Itu saja untuk, maksudnya samalah dengan dekat introduction, literature review, research methodology ataupun apalah sub-sub topik yang kamu ada dalam assignment tu, yang kita buat tu, sub-sub topik di sini ni, cara dia yang sama macam tu juga. Okay. Last kali kita tengok references. Okay, references ni tadi. Kalau kita tengok, okay, kita pergi dekat references lah. Kita nak buat references. Kat ni, toggle item-item kat atas ni. Kita akan banyak guna home, insert, design. Gunalah setiap satu tu. Tapi kalau kita dah pakai template ni, senang lagi lah. Okay, ni kita pergi dekat reference. Okay, reference ni kat sini.
ada kita nak letak, nak masukkan dulu. Okay, kita nak masukkan dulu sources. Kita punya references daripada mana-mana sajalah. Daripada journal, daripada report, daripada website ataupun apa sajalah. Tapi nanti kamu akan belajarlah apa jenis reference, style reference yang kamu nak akan guna. Biasanya memang akan guna APA style. Dia ada banyak. Kalau macam IT mungkin akan guna IEE, ada yang akan nak guna IEE. Macam-macam lah. Tapi biasanya memang kita akan pakai APA. Kita akan ke sini. Reference, citation and bibliography. Okay, sini manage sources. Manage sources ni, okay, kalau kamu buka, kamu punya mungkin kosong. Tak ada apa-apa lagi sebab kalau macam saya dah letak dah. Okay, bila kosong, tak ada references apa yang lagi yang kita input kan. Okay, sebenarnya dulu saya dapat je benda ni. Tapi saya tak buat, tak guna. Sebab apa? Sebab buat last minute. Tapi bukan. Dia kadang-kadang bukan kita buat last minute. Kadang-kadang dia ada technical problem yang kita stress macam-macam apa semua kan. Kita terlupa dengan perkara yang paling mudah ni. Jadi kena pula nak bawa masuk 100 references. Macam susah kan. Tapi tak apalah. Sekarang ni dah tahu, kita aplikasikanlah. Sebenarnya menggunakan yang ni sangat-sangat mudah. Bila first kita tengok dulu new. Kat sini kita boleh pilih kita nak letak, pilih new, kita nak letak apa dia. Kat sini ada reference kita book section, journal article. Ini item-item yang akan ada dalam bila kita yang diperlukan lah bila kita pilih journal article ke report ke website ke. Kalau kita tekan website, maklumat lain yang diminta. Kalau kita tekan report, maklumat lain yang dia akan minta. So bergantunglah. Okay, journal article. Jadi kita input lah author, title, journal name, year, page. Dan kita tekan show all. Sebab apa kita nak tekan show all? Sebab kita nak tengok benda yang wajib kita letak ni, kita letak dah. Okay, kita dah letak. Lepas tu barulah kita boleh tekan OK. Okay. Ini tak ada lah. Kita boleh delete. Kita tak mau. Jadi ni saya tunjuk yang mana dah siap tu senang. Okay. Saya letak ni journal article. Okay. Journal article. Saya akan letak edit. Tunjuklah ni cara. Nanti dia macam tadi kan kita letak. Tengok nama. Kita diminta untuk letak last, first, middle. So nanti bila kita letak dia OK. Dia akan naik dekat sini. Ni adalah last name dia. Ni adalah first name dia. Ni adalah middle name dia. So inilah susunan. So okay. Dia akan kita letaklah title, journal, tahun, page, show. Tengok semua kita dah letak. So okay. Okay dah. Jadi dia akan automatic. Ni adalah citation kita. Ni citation kita nak cite. Ni bibliografi. Maksudnya kita punya reference ni lah. Maklumat dekat reference kita tu. Okay, close kita tengok ni. Maklumat dekat references tu. Okay, ni bila saya update. Tadi saya dah edit kan. Kita dah letak. Saya dah letak 2. Tu tadi ni. Delete. Okay. Ni ada 2 dah. Close. Jadi kita dah memang kita awal-awal kita dah pilih APA style. Lepas tu kat sini kita update je. Tekan update. So dia akan update lah. Tadi ada yang lain kan tadi. Contoh.
Okay, tadi ada ND ni kan. Bila kita update, sebab kita dah buang tadi, kita tekan update, habis. Tak ada, ada 2 je sekarang. Okay. Okay, saya tunjuk. Saya tunjuk ni. Paper. Paper. Okay, kat mana kita nak cari maklumat-maklumat yang diperlukan tadi tu adalah dekat paper tu lah. Dekat sini kan, contoh. Okay. Dah buka dah. Okay ni. Ni tajuk paper. Ni nama author, nama penulis tu. Jadi ni first, middle, last. Ikut turutan kita letak. Sebenarnya setiap artikel dia ada format-format dia dan kadang ada yang dah letak kan. Macam to cite this article, mungkin ni tak kena dengan format kita yang kita nak. Jadi kita boleh cari maklumat je kat sini. Okay, tajuk dia, ni apa dia semua, tahun dia. Tahun 2016. Okay. Okay. Perkara paling senang kalau kita tak tahu nak letak maklumat apa kat situ kan. Sebenarnya paper ni adik-adik akan cari dekat sini lah. Nampak tak? Oh, tak nampak. Dekat sini, Google Scholar. Kebanyakannya akan cari dekat Google Scholar. Google Scholar ni, apa saja tajuk yang kita nak kat sini, kita search. Dan ni paper tadi, ni dia dah ada siap-siap dah, citation. Ni macam-macam jenis citation ada. Yang ni ada, yang ni ada. Jadi maklumatnya semua ada kat sini. Jadi kita insert je lah. Masuk dalam kita punya ni. Sebab kalau kita tak letak ni, okay, dalam kita punya literature review, mungkin kita baca kan, kita quote something daripada paper. Kita quote something daripada paper, kita akan letaklah. Kita cite, kita ambil daripada mana. Dekat tepi ni, ada dalam kurungan nama paper. Nama dengan tahun paper tu. Jadi macam mana kita nak buat? Yang tu. Kalau tidak kita satu-satu nak kena buat, satu-satu nak kena buat, susah. Sekarang ni, kita boleh tekan insert citation. Kita pilih paper mana. Ayat apa? Kita quote daripada paper mana. Contoh kita ambil Horrigan. Paper ni, digital readiness. Okay. So tekan yang tu, automatic kita akan dapat Horrigan 2014. Jadi tak payah susah-susah dah kita nak buat buku kurungan sendiri. Sekejap lagi nak cari paper mana tak jumpa sekejap lagi. Ni semua dah ada. Contoh update. Tak ada update apa-apa kan. Kita boleh update. Just right click. Edit citation, edit source. Apa-apa saja. Boleh. Jadi itu saja. Apa-apa saja dekat sini je. Manage sources. Mungkin akan datang adik-adik akan belajar ada jumpa lagi yang lagi mudah. Bolehlah cuba. Jadi setakat yang saya boleh share dengan adik-adik yang kita mudah untuk guna yang ni lah. Okey. Itu sahaja. Kak Nusaibah? Ya. Ada yang komen katanya tak nampak yang Google Scholar tu. Mungkin akak boleh share kan? Okey, dah cukup 40 minit. Okey, sekejap. Nak tunjuk, tak nampak Sekejap. Sebab tadi. Sambil-sambil tu, nampak? Sambil-sambil tu peserta yang ada soalan boleh dia terus tuliskan kat ruangan chat. Okey, ni Google Scholar. Nampak? Okey, nampak. Okey. Ni Google Scholar lah. Google Scholar sini kebanyakannya yang mudah untuk kita cari. So ada kita boleh cari macam-macam paper kat sini. Search saja. Macam saya dulu buat bidang IT dekat UUM, jadi digital readiness, readiness. Macam-macam ada paper. So boleh cari. So banyak ni paper yang banyak citation. Okay. Boleh carilah dekat sini.
Dan kat sini dah siap-siap dah ada jenis site apa ni, APA. Biasa kita guna APA lah. Okay. Ni fasa yang sesuai untuk adik-adik yang baru masuk lah. Nanti mungkin ada lagi yang boleh explore. Okay. Tadi ada kertas kerja kan. Okay. Dalam kertas kerja tu sebenarnya, okay, biasanya kan, kertas kerja. Okay. Ni. Okay. Biasanya dalam kertas kerja, mungkin tak buat sebab kita tak jadi amalan kita untuk buat sebab muka surat ada 6 je. Perlu ke ada heading ni? Okay. Kan kata adik-adik je, saya sendiri pun sebenarnya. Tapi sebenarnya benda ni penting untuk kita. 6 muka surat tu pun jenuh nak scroll. Okay, tapi bila adik-adik masuk fasa alam pekerjaan ataupun masuk bisnes ke apa-apa kan, kita nak buat paperwork ataupun kita nak buat proposal project kan, dia mungkin ada macam-macam banyak-banyak muka surat. Benda ni penting untuk kita manage stres kita untuk menghadapi Microsoft Word ni tadi. Kita letakkan heading elok-elok kan, mudah kita nak cari kat sini. Semuanya senang je. Tadi mungkin adik-adik akan dapat template. Kalau buat daripada A to Z, tips dia adalah adik-adik kena guna ni, style. Maksudnya kan, macam ni. Contoh 1.0 ni kan. Dia normal style dia. Tapi adik-adik boleh ubah jadi heading 1. Okay, dia akan automatic naik kat sini heading 1. Okay, senang nanti kita nak cari. Mungkin ni panjang lagi ni pendahuluan kita nak cerita tentang projek kita nak buat tu. Ni heading 1. So naik lagi. Ni adik-adik tips and trick ni boleh diaplikasikan dalam semualah. Supaya kita ada skill pengurusan dalam buat dalam Microsoft Word ni lah. Okay. Tu je lah. Jadi kalau dapat paperwork, contohlah akan datang ni ada yang jadi SU. Mungkin bukan tugas SU fully, tapi sebagai SU yang bertanggungjawab. Saya pernah jadi SU. Pelbagai lah SU universiti, SU ni lah, college, apa orang panggil, fakulti, SU ni, pernah jadi SU pembina. Jadi benda ni lah kita nak memudahkan, dan di tempat kerja pun saya buat sebagai bisnes ni lah pengurusan marketing ni, perkara-perkara ni perlu. Kita perlu diuruskan dengan baik supaya kita tak stres. Okay, jadi yang ni pun, ni kita boleh ubah ni apa dia? Normal juga, semua normal. Tapi kita boleh ubah jadi apa tadi? Style apa yang ada? Tak ada style. Boleh jadi normal ataupun kita boleh create style kita sendiri. So, buatlah. Itu semuanya adalah permulaan yang untuk memudahkan tugasan kita. Okay, satu lagi. Sekejap. Okay, kalau kita nak tengok format apa yang ada dalam kita punya paper ni. Okay, format-format ni penting lah. Untuk apa? Untuk ni. Kalau kita silap buat format, kita susah nak buat. Ni. Footer ke, mungkin kita akan kena buat footer, kena letak header. Ni footer kita nak letak muka surat kan. Ni dah siap-siap dah. Tapi kita tak tahu format apa yang ada dalam kita punya paper ni. Format ni mempengaruhi juga. Sebab kita perlukan, setiap muka surat ni, kita perlukan, kalau kita nak memudahkan untuk masuk ni, kita kena manage, kita kena ada section break, page break, supaya bila kita padam-padam nanti dia tak bercampur baur lah. Bila kita tekan ni,
Di kat mana tadi? Home. Ada item yang hitam ni. Dia kata apa? Show height. Show ataupun hide. Show paragraph mark hidden formatting symbol. Jadi bila kita tekan yang ni dia akan tunjuk lah page break kat mana kita dah letak. Mungkin kita terlupa kat mana kita dah letak page break, kat mana kita tak letak page break. Jadi benda ni penting lah. Kita nak tengok format kan. Okay. Itu saja kot daripada saya untuk apa? Untuk inilah assignment hacks menggunakan Microsoft Word ataupun perisian yang berkaitan lah WPS, Word WPS ke. Ada apa-apa? Okay, serahkan balik lah dekat pengurusi. Okey, terima kasih Kak Nusaibah. Rasanya tak ada soalan daripada peserta lah. Mungkin semua tengah digest lagi kan apa yang akak ni kan berikan tadi. Tapi tak apa, macam saya cakap yang slot 1 pun, slot kedua ni kita dah record. So kalau macam tak faham ke apa, boleh je nanti tengok balik recording tu, try buat Microsoft ni. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Nusaibah atas sharing dan kelapangan dan kesudian untuk join program pada hari ini. Banyak tips-tips yang Kak Nusaibah share tadi, kadang kita dah tahu tapi baru nak teringat balik macam tu kan. Ataupun ada yang tips-tips baru yang kita boleh belajar dan apply nanti kan untuk assignment nanti. Bila dah dapat assignment daripada lecturer nanti boleh try semua yang Kak Nusaibah ajar. Okay. Jadi dengan itu selesailah kita punya slot yang kedua. Okay, recording ni nanti kita akan bagi dalam grup WhatsApp lah. Jangan risau, insyaAllah. Okay, jadi kita akan beralih kepada slot yang seterusnya, iaitu slot cabutan bertuah. Okay, so saya minta peserta-peserta jangan lari dari Zoom ni lagi, jangan live lagi. Mungkin anda orang-orang yang bertuah pada hari ini. Okay, sebelum kita mulakan slot cabutan bertuah ni, saya nak terangkan sikit macam mana kita punya slot cabutan bertuah ni akan dikendalikan. Okay, pertama sekali slot cabutan bertuah ni kita akan pilih 3 orang pemenang yang bertuah, and then pertama sekali nanti AJK hadiah akan pusingkan wheels ataupun roda di screen lah, nanti anda akan nampak akan pusingkan wheels, and then peserta yang terpilih daripada wheels tu nanti saya minta untuk perkenalkan diri anda, sama ada nama, asal dari mana ataupun kos apa yang diambilkan di UM ni. Kita nak tahu juga dan kita nak berkenal-kenalan juga dengan pemenang kita kan. Dan kalau katakan pemenang tadi tak kenalkan diri, maka kami akan pilih pemenang yang lain. Jadi penting sila take note kepada pemenang, tolong perkenalkan diri anda. Okay, jangan malu sebab semua orang sambil-sambil tu kita boleh berkenalan kan dengan kawan-kawan daripada kos lain ke apa kan. Okey, dan terakhir sekali saya nak sebelum kita mulakan, selepas anda perkenalkan diri anda, anda perlulah menulis nama penuh di ruangan chat. Nanti AJK hadiah kita akan take note siapa pemenang bertuah kita, 3 orang. Okey. Jadi tanpa saya buang masa lagi, kita mulakan slot cabutan bertuah kita. Okey, jom kita tengok pemenang pertama yang bertuah pada hari ini. Siapalah kan yang bertuah kan? Okey.
Okey, macam semua nampak, pemenang bertuah pertama. Macam semua nampak, pemenang bertuah pertama Goh Kun Long okey. Goh Kun Long ada tak di sini? Okey. Goh Kun Long ada tak di sini? Okey, ada. So boleh on kamera, kalau tak boleh on pun tak apa. Saya nak minta kalau tak boleh perkenalkan diri. Tak apa. Saya nak minta perkenalkan diri. Goh Kun Long boleh perkenalkan mungkin buka mic. Boleh perkenalkan mungkin buka mic. Alright, boleh. Sementara kita menunggu Goh Kun Long, minta maaf saya terlupa nak mention. Hadiah yang kita tawarkan ada 3, iaitu headphone, smartwatch dan juga voucher. Jadi hadiah yang akan diberikan kepada pemenang adalah random. Kita takkan mention lah yang pemenang pertama dapat apa, kedua dapat apa. Hello. Okey. Okey. Nama saya Gokul. Kos saya adalah IT. SEM 1. Goh Kun Long kos IT dari SEM 1. Tahniah saya ucapkan. Dan kita akan teruskan dengan pemenang yang kedua lah. Suara double mungkin Kak Tika boleh. Suara double mungkin Kak Tika boleh mute kot. Okey. Pemenang yang kedua Kuan Chi Fong. Okey, dah 2 pemenang adalah daripada Chinese Kuan Chi Fong ada? Okay, saya akan panggil 3 kali. Kalau tak ada, saya akan teruskan dengan pemenang yang lain. Kuan Chi Fong. Kuan Chi Fong ada? Okey, rasanya Kuan Chi Fong mungkin terkeluar ataupun ada hal lain yang perlu disettlekan ataupun mungkin tak dapat join Zoom hari ini. Jadi kita akan cari lagi pemenang yang seterusnya. Okey. Mari kita tengok siapa lagi yang bertuah ni. Sebab ramai. Okey, Nur Faikah Naziah binti Muhammad Nazri ada? Faikah? Nampaknya macam tak ada juga Okey. Kita akan cari lagi. Biasalah. Apa online ni kan mungkin ada hal lain jugalah. Okey, Nur Atira binti Nazaruddin, ada tak? Nur Atira? Ramai macam tak ada hari ni.
Mungkin suruh kita cari pemenang yang seterusnya legak lah. Okey. Oh, dah balik. Okey. Okey, kita cari pemenang yang seterusnya. Sayang dah balik. Zulaika Indra. Okey, Zulaika ada Zulaika Indra. Oh, ya dia nak solat Jumaat. Okey, okey, faham. Zulaika Indra ada. Pun tak ada juga. Ay, Masya Allah. Susah betul ni nak cari pemenang ni. Okey, kita akan teruskan sampai kita jumpa pemenang yang bertuah ni. Betul-betul, rezeki orang lain lah tu kan. Betul, semua sibuk. Betul-betul. Kan, betul-betul. Semua positif sangat. Mungkin lepas hadiri talk tadi kan. Okey, V. Ranud anak perempuan Ichian. Betul ke saya baca nama ni? Ada tak? Masih tak ada juga ya rasanya ni. Pun tak ada. Okey. Tak apa, kita teruskan lagi. Yang lain ni mesti berdebar-debar kan. Kok-koklah diri sendiri yang dapat. Kita tunggu je. Tengoklah tu dalam beramai-ramai, beratus-ratus orang jadi mungkin nantilah kita akan tengok siapa yang paling bertuah. Okey, terima kasih Shazlin sebab setia menunggu. Okey, Go Huan Jing. Ada? Ada. Okey, Hello. alhamdulillah. Jumpa juga pemenang kita. Okey. Oke, saya perkenal diri. Nama saya Go Wan Jing, SEM 6 dari course Multimedia dari Penang. Oh. Oke, thank you. Okey, tahniah Go Wan Jing. Oh, SEM 6 ya, saya ingatkan yang join ni adalah junior-junior. Rupanya ada juga senior yang join program kita hari ni. Okey. Tahniah Go Wan Jing dan pemenang terakhir kita akan cari seterusnya. Aisyah binti Muhammad Zaidi. Adakah Aisyah? Aisyah? Kalau ikut partisipan. Okey, ada. Okey. Boleh perkenalkan diri? Tak dengar Aisyah. Zulmizan, jangan murung-murung ya. InsyaAllah ada rezeki di lain hari. Okey, kalau Aisyah tak boleh on mic, mungkin boleh type je dekat ruangan chat. Nanti saya bacakan. Okey, nama Aisyah binti Muhammad Zaidi. Okey, semester 1 dalam
kos ijazah sarjana muda teknologi maklumat. Okey. Berasal dari mana tu? Oh, dari Perak. Okey. Nampaknya itu saja untuk slot cabutan bertuah kita. Paling mencabar tadi untuk pemenang yang kedua lah kan. Punya banyak nama yang naik, cuma seorang je yang terakhir tadi yang paling bertuah lah. Okey. Jadi untuk pemenang, tahniah saya ucapkan dan jangan risau, jangan khawatir, hadiah anda memang akan sampai lah depan rumah tu. Tunggu je abang JNT ke, abang pos laju ke, pimpin depan rumah tu, nanti tunggu je. Hadiah insya-Allah akan sampai. Okey, dan bagi yang tidak bertuah pada hari ini, saya mohon untuk jangan merajuk dengan kami dan jangan pula menangis tepi bucu katil lepas program ni nanti. InsyaAllah nanti di masa akan datang kita akan adakan lagi program. So stay tune dan follow up program-program pembina UUM. InsyaAllah banyak lagi hadiah-hadiah yang kita akan offer kepada peserta-peserta program. Okay. Jadi dengan berakhirnya slot cabutan bertuah ni, okay. InsyaAllah kita dah mengakhiri ke akhir program. Jadi sebelum saya akhiri program tu, program hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta hari ini yang sudi untuk join program pada hari ini, dan stay tune walaupun pada awal ni tadi kita semua tahu kami mengalami masalah teknikal sedikit, dan daripada pihak majlis saya ingin mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengacarakan majlis dan mengendalikan majlis pada hari ini. Okey, dan besar harapan saya untuk semua peserta untuk supaya mendapat daripada program hari ini, kita semua mendapat satu input yang berharga. Tak dapat banyak, kita dapat sikit pun tak apa. Dapat input yang berharga yang kita boleh manfaatkan, kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita semua sebagai seorang pelajar universiti ataupun sebagai manusia yang biasalah. Walaupun dah habis universiti nanti, kita boleh applykan semua ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Macam mana nak handle stres, dan juga macam mana nak gunakan Microsoft Word dengan sebaiknya kan. Jadi jangan live dulu, boleh scan QR code kehadiran untuk hari ini. Bagi siapa-siapa yang tak dapat scan QR code, jangan risau, boleh tekan link yang okey, boleh nampak tu. Boleh tekan link yang AJK dah berikan dekat chat lah. Okey, jadi dengan itu insyaAllah berakhirlah program kita pada hari ini. Saya harap semua tak jemulah untuk join program pembina pada masa akan datang. Dan boleh je kalau nak tahu any updates, mungkin boleh follow di Facebook ataupun Instagram Pembina UUM untuk tahu lebih lanjut lah kalau ada anything program yang akan kita orang anjurkan. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, yang lelaki mungkin boleh beredar lah untuk solat Jumaat kan. Minta maaf kerana ambil masa semua orang. Semua sporting hari ni.